Ha. Sebab Ana kalau Ana pakai ni dia akan tak boleh dengar dah Ana. Okey Ana masuk Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti mana yang telah kita maklum dalam iklan Facebook Masjid Abidin Masjid Negeri Kuala Terengganu, pihak masjid akan mengadakan kuliah maghrib secara sekalian setiap hari. Jadi pengkuliah kita pada hari ini Ustaz Hanafiah bin Hussein. InsyaAllah kita teruskan kuliah kita pada hari ini insyaAllah. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Terima kasih kepada Al-Fadil Tuang Imam. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi di dalam perbincangan berkenaan dengan solat istisqa. Maksudnya solat minta hujan. Jadi Alhamdulillah kita sekarang ni duduk, kalau di Terengganu ni memang musim hujan lah. Sekarang ni pun masih lagi hujan renyai-renyai di tempat Ana ni. Ana sekarang ni live di Kampung Durian Guling. Alhamdulillah hujan di tempat kita. Kita bincang sekarang ni berkenaan dengan sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Sembahyang minta hujan ataupun minta hujan, minta daripada Allah agar Allah Ta'ala kurniakan, anugerahkan kepada kita hujan adalah ketika berlaku kemarau. Jadi sekarang ni tidaklah disyariatkan kepada kita sembahyang minta hujan. Kerana tempat kita memang tak kemarau lah hujan semua ni. Sembahyang minta hujan lagi benda lagi. Kita sembahyang minta hujan ni ketika tidak ada hujan, ketika tidak ada air. Dah kalau ada air, maka tidaklah disyariat kepada kita sembahyang minta hujan. Tapi walau bagaimanapun secara kebetulan perbincangan sembahyang istisqa pada musim hujan. Tapi tidak menjadi masalah lah. Jadi pada minggu lepas kita ada bincang suatu hadis yang cukup panjang. Cuma dalam hadis ni ada sedikit lagi yang kita tidak sempat untuk hurai. Molek juga kita baca semula hadis ni dan kita baca cepat-cepat. Hak yang tepat kita tidak hurai, kita akan cuba huraikan balik, cuba kita akan bincang balik. Yang mana kata Aisyah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam quhutal matar. فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جلب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة بلاغ واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه
ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه Abu Dawud وقال غريب وإسناده جيد. Maksudnya, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau bahawa orang ramai mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal kekeringan yang mereka alami. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berlaku kemarau, sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka hidup bersama dengan Rasulullah mengambil kesempatan memberitahu hal tersebut kepada Rasulullah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, mengurniakan hujan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada penduduk Madinah. Maka baginda memerintah agar disiapkan mimbar untuknya yang diletakkan di tempat solat. Jadi apabila sahabat kabar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat buat mimbar. Sebab apa? Sebab Rasul akan berkhutbah pada tempat tersebut. Jadi ketika seorang nak berkhutbah di depan orang, maka sebaiknya dia berada di tempat yang tinggi supaya orang yang berada di situ dapat melihat khatib, dan supaya suara khatib lebih lagi cepat sampai kepada pendengar. Jadi pada minggu lepas kita pernah cerita ataupun kita ada sebut bahawasanya cara minta hujan dia ada 3. Yang disebut oleh ulama, cara minta hujan ada 3. Yang pertamanya semata-mata berdoa. Di mana saja kita berada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan hujan kepada kita. Tak kira dah tengah kita masak ke, tengah kita nyapu ke kalau orang puang, ataupun tengah kita duduk pakai baju ke, ya Allah kurnialah hujan kepada kami, ya Allah turunlah hujan. Itu termasuk dalam perkara yang dianjurkan, disunatkan. Jadi sunat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita ketika ditimpa kemarau. Jadi kita minta Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala turunkan hujan. Okey, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita berdoa setelah daripada sembahyang ataupun di dalam khutbah. Dan perkara ini juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lepas daripada ini kita akan tengok hadis yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika Rasul sedang berkhutbah. Yang ketiganya adalah mengerjakan sembahyang yang dinamakan sebagai sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan, yang mana dalam proses mengerjakan sembahyang ni ada khutbah dia dan ada doa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita nak buat boleh kita buat sebagaimana hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Baik. Jadi kata dia, maka baginda memerintahkan agar disiapkan mimbar untuknya yang diletakkan di tempat solat. Sebab sembahyang istisqa yang dilakukan oleh Rasul di padang. Jadi kena buatlah tempat tinggi di padang. Jadi kalau kita nak buat padang, pastikan ada mimbar supaya kita melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda menetapkan hari tertentu kepada mereka. Jadi baginda ketika itu menjadi ketua, dia menetapkan hari tertentu kepada sahabat untuk keluar sama-sama berdoa, sama-sama sembahyang, sama-sama merintih, sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kalau zaman kita ni Rasulullah tak ada, maka yang menjadi pengganti tempat tersebut adalah pemerintah, sultan. Jadi sultan, raja yang akan menetapkan bahawasanya hari bila yang perlu manusia keluar di padang untuk mengerjakan sembahyang yang dinamakan sebagai sembahyang istisqa. Katanya, bila telah tiba saatnya mereka diminta untuk keluar ke tempat solat. Baginda sallallahu alaihi wasallam keluar di saat matahari telah terbit. Maksudnya di waktu pagi. Jadi sebenarnya sembahyang istisqa boleh kita sembahyang di mana-mana waktu, sama ada pagi ataupun petang ataupun malam boleh. Cuma dalam hadis ni menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang di waktu pagi, iaitu waktu yang sama dengan sembahyang sunat hari raya. Lalu naik ke atas mimbar dan bertakbir seraya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu telah mengeluh kerana kekeringan yang melanda kampung halaman kamu, padahal Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kamu untuk berdoa kepadanya dan dia telah menjanjikan kepada kamu untuk memperkenankannya.
Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita berdoa, dia suruh kita berdoa dan dia berjanji untuk memperkenankan doa kita. Allah, ini adalah satu anugerah yang cukup besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya kita berdoa. Dan Allah Ta'ala berjanji untuk memperkenankan, untuk menerima doa kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Ud'uni astajib lakum. Hendaklah kamu berdoa kepada aku, nescaya aku akan istijab, aku akan terima doa kamu. Baik. Kata lagi, sesudah itu baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, segala puji hanyalah milik Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Dia, yakni Allah, melakukan apa yang dikehendakinya. Ya Allah, engkau adalah sembahan kami. Tiada Tuhan selain engkau. Ini maksud daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau maha kaya, sedangkan kami orang ramai yang fakir, maksudnya yang berhajat kepadamu ya Allah. Ini kita kena merintih di hadapan Allah, kita kena memuji Allah dan kita kena mengaku kelemahan kita, kekurangan kita. Jadi antara doa yang pernah Rasulullah baca ataupun di antara ucapan yang pernah Rasulullah baca dalam doa minta hujang adalah Antal ghaniyyu wa nahnul fuqara. Engkau ya Allah Tuhan yang maha kaya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang maha kaya. Dia tidak berhajat kepada segala perkara yang lain. Bukan segala perkara yang lain berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala kita adalah orang yang cukup amat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka turunkanlah hujang kepada kami dan jadikanlah hujang yang engkau turunkan kepada kami sebagai kekuatan dan bekal bagi kami hingga masa tertentu. Ini maksud daripada doa Rasulullah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua belah tangannya dan sentiasa begitu sehingga kulit ketiaknya yang putih terlihat. Jadi Rasulullah angkat tangan tinggi. Siapa kena nampak ni angkat gini doa. Dia maksudnya angkat gini bersungguh minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasul angkat sehingga nampak ni ketiak ni angkat. Biasa kita angkat gini je tangan. Dia gini pun sunnah. Cuma ketika bersangatan kita nak sungguh mohon benda yang cukup besar nak minta daripada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala segerakan akak gini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Maka sebab itulah disunatkan bagi orang yang memohon hujang dalam sembahyang istisqa ataupun dalam istisqa meminta hujang, dia kena doa sungguh akak tangan sebagaimana hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lakukan. Muslimin, muslimat, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katanya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memutar tubuhnya hingga membelakangi orang-orang dan membalikkan kain selendang. Jadi Rasul pun pusing tubuh dia. Asalnya Rasulullah hadap kepada sahabat. Lepas tu tengah-tengah tu Rasul pusing. Maksudnya hadap kepada kiblat. Belakang Rasulullah hadap kepada sahabat, depan Rasul hadap kepada kiblat. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam membalikkan kain selendangnya. Kain selendang ni adalah kain yang diletakkan di atas bahu. Jadi ada kain di atas bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul pusing. Rasul pusing. Ni benda yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis makmul, hadis yang diterima. Ataupun hadis ni dikirakan hadis yang boleh dijadikan hujah. Ada beberapa hadis yang menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memusingkan kain dia, kain selendang dia. Sebab itulah kata ulama, antara perkara yang disunatkan bagi orang sembahyang istisqa, khususnya imam ataupun khatib, dia pakai kain selendang, kain yang duduk di atas bahu ni, nanti sampai masa dia pusing. Tengah-tengah dia berkhutbah dia pusing, masa dia doa dia pusing. Hak yang kanan ke kiri, hak yang kiri ke kanan, hak yang atas ke bawah, hak yang bawah ke atas. Sebagai isyarat minta Allah Ta'ala tukar daripada kemarau kepada hujan. Minta Allah Ta'ala tukar daripada susah kepada senang, daripada kemarau kepada hujan. Ni benda yang dibuat oleh Rasulullah. Apa yang dibuat oleh Rasulullah adalah menjadi sunnah. Sehingga kan ulama fiqh menyebut bahawasanya bukan hanya untuk imam sahaja, bahkan kepada makmum yang memakai sesuatu di atas bahunya, yang memakai kain selendang, dia kena tukar kain dia, sunat dia tukar, sunat dia tukar daripada kanan kepada kiri, daripada kiri kepada kanan. Okey, kita buat contoh. Katakanlah ni kain yang ada di atas ni kita masa kita ni kain selendang. Jadi kan ni kanan saya
Ni kiri. Jadi kita tukar. Kita tukar, hak kiri kita pergi ke kanan. Kalau boleh hak atas kita tukar ke bawah, hak bawah kita tukar ke atas. Kita pakai gini semula. Jadi hak tadi, hak kanan kita tak letak kiri, hak kiri kita tak letak kanan, hak atas kita letak bawah, hak bawah kita letak atas. Dan benda ni sebenarnya benda hak yang pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata benda buat lagu tu boleh ubah hujang ke? Tak. Kita kena ingat yang pertama sekali apa benda tu dia buat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bermakna ada hikmah yang kita tidak tahu di sebaliknya. Jadi benda tu adalah perkara yang disunatkan kerana benda tu dibuat oleh Rasulullah sebagai isyarat agar Allah Subhanahu wa taala mengubahkan, memalingkan daripada kemarau kepada hujan. Ini benda yang dibuat oleh Rasulullah. Jadi apabila benda tu dibuat oleh Rasulullah, maka hukum dia sunat. Hukum dia adalah sunat. Sunat kita pusing. Hak yang kanan kepada kiri, hak kiri kepada kanan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu baginda berbalik dan turun daripada mimbarnya lalu solat 2 rakaat. Tidak lama kemudian Allah Taala menimbulkan mendung disertai dengan bunyi guruh dan cahaya kilat. Kemudian turunlah hujan. Allahu Rabbi, hebatnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala, memang cukup hebat. Lepas daripada Rasul minta hujan yang melakukan proses istisqa dengan khutbahnya, dengan doanya, dengan sembahyangnya, hak yang pada asalnya langit itu, langit sedikit pun, maksudnya tidak ada alamat-alamat nak turun hujan. Panah, kemarau. Tapi lepas daripada sembahyang, lepas daripada berdoa, tiba-tiba tengok awan berkumpul, akhirnya hujan. Allah Rabbi. Allah Ta'ala mustajab doa Rasulullah. Dan ana ingat, ana rasa nak kongsi juga hak yang pernah berlaku depan mata ana sendirilah. Masa ana belajar di negara Syria dulu, di negara Syam, masa tu kemarau panjang. Di musim sepatutnya musim hujan, turun hujan tapi tak turun hujan. Sampai macam-macam lah. Ada orang kata lambat lagi turun hujan, tahun ni tak turun hujan dah. Tambah-tambah di negara Arab ni bukan macam tempat kita, jarang turun hujan. Jadi kalau tak turun hujan kok, Allah nyaknya kepada orang hak yang nak nanang. Maka masa tu Wizaratul Awqaf, ana tak silap ingat dalam tahun 2010 ataupun 2009, ana lupa lebih tepat tarikh. Masa tu Wizaratul Awqaf minta supaya masjid-masjid selepas daripada solat Jumaat buat sembahyang istisqa. Dan ana pun juga tertariklah di antara nasihat guru kami Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Muti rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia kata lepas daripada kita sembahyang ni, kalau turun hujan, jangan kata orang tu sembahyang, jangan ni orang kata orang ni sembahyang. Sebab kita pakai doa belaka, maksudnya dia nak jagalah. Takut kayak gini ada orang kata, oh hebat ulama ni, orang puja pula. Dia nak jaga tawaduknya dia. Baik. Cuma kita nak kabarnya, apa nak ceritanya, seluruh masjid sembahyang minta hujan. Seluruh masjid sembahyang minta hujan. Lepas daripada sembahyang minta hujan, lepas daripada sembahyang Jumaat, masjid ni buat. Bukan buat macam Rasulullah buat lah, tapi masjid buat. Masjid ni buat. Petang Jumaat tu ritik dah keluar. Turun hujan, ritik. Esok hari Sabtu, ya Allah, turun hujan lebat, salji selebat-lebatnya. Yang mana siapa ke penduduk Damsyik ketika tu kata tidak pernah turun salji selebat ni dalam tempoh berapa puluh tahun, tak tahu. Tapi hari zaman masa tu, hari Sabtu, hari yang lepas kita sembahyang istisqa tu, yang sebelum ni panah, tak turun benda pun, memang kemarau, tiba-tiba Allah Rabbi, Allah Ta'ala kurniakan hujan, turun salji. Memang banyaklah, biasanya kalau kita nak main salji ni kita pergi di tempat lain, tapi pada hari tu kita boleh main di situ. Ana masa belajar tu hari Sabtu ana belajar, maksudnya ana sekolah hari Sabtu, ana adalah kelas hari Sabtu. Jadi pada hari Sabtu tengah-tengah kita kelas belajar, tiba-tiba pihak sekolah terlalu gembira, jadi hari ni kita cuti belaka, balik awal hari tu. Kena balik jalan kaki belaka, tak boleh dah nak naik kenderaan, tapi nak jalan sebab banyak sangat salji turun. Ni di antara keberkatan sembahyang istisqa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana kita kesuntakan masa, sebab kita pukul 8:02 dah kita masuk isyak dah. Jadi untuk malam ni terpaksa kita kena berhenti sini dulu, walaupun perjumpaan kita
hanya melalui live ataupun secara maya, akan tetapi insya-Allah ada keberkatannya, ada manfaatnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.